Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa dawaa'a asqamina wa shifaa'a amradina wa syafi'a lana yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang yang dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini dalam kita nak faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan siri-siri tafsir surati Al-Anbiya pada ayat yang ke-51, insya-Allah sehingga seterusnya. Alhamdulillah, iaitu berkenaan dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan ayahnya dan ingkarnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap apa yang dibuat oleh ayahnya dan kaumnya daripada bersembah atau mereka itu menyembah berhala, dan mereka itu bersyirik dengan berhala, dan mereka itu beribadat pada berhala itu dengan secara sungguh-sungguh. Sebab itulah perkara atau perbuatan macam ni tu adalah satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan marah, sebab dia tu menganggapkan selain pada Allah sebagai Tuhan. Ini mengata agama yang sembah berhala tu agama taghut. Ijtanibut taghut, ani'budullaha wajtanibut taghut. Adalah kamu beribadat pada Allah dan kamu jauh daripada taghut. Oleh itu, taghut ini iaitu maksudnya syaitan. Dan siapa yang ajak manusia sembah berhala? Tidakkah syaitan? Siapakah ajak manusia tu deraka pada Allah? Tidakkah syaitan? Siapakah yang membawa kepada manusia ajaran sesat? Tidakkah syaitan? Sebab itulah syaitan dengan maksud taghut. Raksud taghut, kepala taghut syaitan. Sebab itulah mengata sembah kepada berhala ni menyebabkan satu benda yang Allah Subhanahu wa taala murka lah. Apa? Sebab kalau kena kita pun kita marah. Misalnya kita duk sara seorang, duk bela seorang yang kecil sampai besar, akhir-akhir duk baik pada orang lain, akhir-akhir duk dengar orang lain, akhir-akhir duk percaya pada orang luar. Kita sendiri manusia pun rasa tak sedar hati lah. Walillahil mathalul a'la. Apatah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita, merezekikan kita dan memberi hidayah pada kita dan banyak lagi. Akhir sekali dia dapat manusia bersembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah satu kadi yang besar sekali, iaitu kadi bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pada ayat ni satu contoh dalam suratul Anbiya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan bapaknya, ambil di ayat 51 sampai pada ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala firman dengan bunyinya, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها
عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Allahu Akbar. Ya, satu cerita yang dinamakan cerita yang kedua dalam surah tu Al-Anbiya. Cerita pertama kita sudah dengar cerita siapa? Saudara dikasihi sebelum pada ni. Cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan siapa? Bersama dengan iaitu para musyrikin Quraisy. Selepas pada ni pula tu cerita yang kedua, cerita nak akak contoh katanya ada dah. Belum musyrikin Quraisy tu ada dah golongan yang menyembah berhala di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada bagi kata manusia ni dia degil dah, dia tahu dah kata batu, dia tahu dah kata semen, dia tahu dah kata kayu. Berhala tidak boleh bergerak, berhala tidak boleh tolak bala, tolak gapo ke atas manusia. Bahkan kalau lalak mari duk hengak di hidung dia sendiri pun dia tak kuasa nak apa. Betul lah. Dah ditakir, dicicir, dirutuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fak dia nak kata apa? Hak jadi manusia ni, hak ada otak ni, hak jadinya. Nah, akhir sekali pakai arum lah pasal dia lah. Akhir sekali, pakai arum. Suruh bunuh. Kita kena bela berhala kita. Kita kena jaga berhala kita. Kita kena jaga amalan kita. Kita kena jaga perbuatan-perbuatan orang-orang dulu kita. Lepas tu kita kena bunuh. Tu dia. Kata akhir sekali kena pergi kat tu. Pakai arum lah, bukan pakai panggil pakai akal fikir lah. Tak ada itu pakai itu dah lah. Tak ada sakti sekat abuk lah. Tak ada panjang sekat abuk lah. Pakai arum luar-luar dah. Ini mana kata ada dah di masa siapa tu, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mengata ingkarnya Nabi Ibrahim terhadap perbuatan-perbuatan kaumnya, iaitu yang ada di masa ayah dia pun sekali dengan kaum dia. Di masa tu pula ada seorang raja namanya Namrud. Dia tu pengata dia bela. Dia tak ada gapo ni nak orang bodoh. Negeri mana yang duk suruh orang semua berhala ni, mana dia membodohkan manusia. Suruh semua berhala dan suruh semua dia. Itu ada berhala dia dak lawan dah dengan dia. Dan kalau gitu fakmu semua berhala kata semua aku mula-mula, tapi semua berhala kata. Apa? Aku sebagai Tuhan. Aku boleh menghidup, aku boleh mati. Aku boleh memberi rezeki, aku boleh sekat rezeki. Ni bangatan Namrud. Batu kalau ada berhala-berhala kapung semua ambil semua. Kalau tak nanti aku nak buat gapo-gapo. Ini mana kata cara-cara dia saudara dikasihi. Oleh itu Tuhan ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Ibrahim rushdah. Demi Allah. Ay wallah. Laqad atayna Ibrahim rushdah. Sungguhnya kami telah menghidayahkan Nabi Ibrahim, memberi petunjuk kepada apa tu? Ma fihil khairu wassalah, kepada kebaikan dan kepada benar yang menjadi kebaikan dan segala benar yang membawakan as-salah ni makna kata benar yang boleh memberi faedah, menjadi maslahat untuk manusia. Jadi seorang baik, seorang yang soleh, seorang juru, bagi kata hidayah tu.
kita ni, kalaulah kadang-kadang kita ngaji banyak, kadang kita ngaji tinggi, kadang-kadang kita ilmu banyak, tetapi hidayah belum lagi. Ngaji tu semua orang boleh ngaji, tapi hidayah tu bukan semua orang dapat. Nah, sebab kita dapati banyaklah masjid learning tu. Duk pernah ngapi yo. Bukan dak pernah pelajar. Duk pernah kampung biasa. Pas pelajar sendiri, orang ngajar sendiri dah tak nampak mana. Nah, tiap-tiap orang semaya rumah, semaya sore, semaya tahu. Sebab itulah bang kata ilmu suku, hidayah suku. Nah, tetapi bang kata kena ada ilmu dalam kita nak mendapatkan hidayah. Betul lah. Nah, bang kata kita kena minta hidayah. Senantiasa minta hidayah. Walaupun kita dalam urusan gapo saja kita kena minta hidayah. Dalam kita semaya tu, kalau kita rasa kemanisan semaya tu, kita boleh faham kata kita nak minta 4 kali dalam semaya zuhur. Minta 4 kali dalam semaya asar. 2 kali dalam semaya subuh. 3 kali dalam semaya maghrib. 4 kali dalam semaya isya. Gapo dia? Ihdinas siratal mustaqim. Kita belajar, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah saya jalan yang lurus dalam ngaji. Kita duduk dalam umur tangga atau kita berkahwin, kita berada dalam abang kata keadaan laki bini, kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, hidayahlah kami kepada jalan yang lurus dalam perkahwinan ni, dalam aku duduk dengan biniku ni. Kita duk nego, kita duk jual beli, kita minta lah hidayah itu, tunjuklah jalan yang molek, jalan yang betul, ihdinas siratal mustaqim. Mana tu kita perlu dalam hidup kita tu kena minta hidayah berlaku. Sebab itulah walaqad ataina Ibrahim rusdahu. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepada Ibrahim, iaitu menghidayahkan apa yang menjadi baik dan solah untuknya. Seperti mana? Dulu belum tentu siapa? Tuhan bagi pada Musa dan Harun. Nampak tu? Musa dan Harun tu Tuhan taufikkan dia kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Musa dan Harun juga tu Tuhan taufik pada dia tu dapat mereka itu menjadi musuh seteru kepada orang yang beribadatkan berhala. Karena berhala tu tidak tanfa' wala tadur. Berhala tidak memberi manfaat dan berhala tidak memberi mudarat. Berhala la tasma' wa la tubsir. Berhala tidak dengar dan tidak boleh tengok. Berhala apa dia berhala? Ma hiya illa hajarun. Berhala ialah batu. Atau ma'danun, atau jenis-jenis temaga besi. Tinggi emas, loket perak gitu ya. Atau khashabun kadang-kadang berhala yang dibuat daripada kayu. Dia buat ni di masa Nabi Ibrahim. Sana'aha abuhu amamahu. Bapak Nabi Ibrahim tu tokeh. Bapak Nabi Ibrahim tu tokeh. Tokeh ke apa? Necang ke apa? Necang buat berhala. Nampak tu? Lepas tu dia kata, hidayah ni bukan mudah. Anak Nabi dah. Lepas tu? Pia. Pak tu jual berhala. Ada seorang cuk mari. Dia habis usuluddin. Mana tahu dia tu menentang syirik. Tapi bapak dia tu mau menengok. Balas semua. Akhir-akhir sekali bapak dia temung gitu suku. Ingat sama Nabi Ibrahim dah. Anak dia tu tak leh ayah. Bosai mau aku duk sarang mu dengan duit ning je. Dengan duit ke apa? Dengan duit aku duk menengok ning je. Allahu Akbar. Anak dia tak ada kena, tak ada apa huno. Buat mu suku. Habis dah kerja dia, bukan kata, kena teruk. Nabi Ibrahim pun sama. Nabi Ibrahim Nabi. Bapak dia tu, bagi kata tokeh, necang buat berhala. La ilaha illallah. Apa tu? Walaqad ataina Ibrahim rusdah. Sungguhnya kami telah memberi pada Nabi Ibrahim rusdah. Nampak tu? Sebab itulah, bagi kata, di sini tu kita dapat bahawasanya, mana tu belawai lah. Anak ajak kepada tauhid. Bapa ajak pada syirik. Bukan buat benar-benar untuk orang syirik. Sebab itulah Tuhan tahu. Tuhan kata, Tuhan ni yang pilih Nabi Ibrahim AS. Wa kunna bihi alimin. Dan kami sudah mengetahui
bahwasanya dia tu menjadi keahlian kepada nubuah. Nabi Ibrahim itu boleh jadi nabi dan kami jepuk dia dan kami kenal dah dan tahu dah dia tu, kata dia tu seorang yang terpilih, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim juga orang berakhlak mulia. Nampak tu rusdahu ni, katanya setengah ulama, walaqad ataina Ibrahim rusdahu, sungguh kami telah memberi pada Ibrahim rusdahu. Apa dia rusdahu? Iaitu an-nubuwah, kenabian. Atau dengan makna lain, al-ahliyah lil khairi was salah fid din wad dunya. Nampaknya dia tu jadi seorang yang berkeahlian kepada kebaikan dan kepada salah. Dan kebaikan dunia dan akhirat. Nampak tu? Tetapi Imam Al-Qurtubi dia kata rusdahu sini hidayah. Bukan kenabian. Lepas tu Tuhan sebut pula tentang percakapan. Percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini satu cerita. Dan di dalam surah Maryam cerita yang sama, tapi mereka kata kalau kita nak belajar, nak tahu cerita Nabi Ibrahim dengan cara sempurna, kita menghimpun beberapa ayat yang berlainan tempat. Hak nu dia panggil, ya abati lima ta'budis syaitan. Ya abati, ya abati, ya abati. Di sana dalam surah Maryam. Di sini dia kecek. Dia kata, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Berkatanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkatanya Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathil. Id di sini berkata muta'alliq dengan bi'ayatina. Mana tak? Bila dia reti, bila dia kena, bila dia tahu, dia tanya ayah dia lah, buat apa semua batu, buat apa semua berhala. Nampak tu? Nampak tu? Bila dia cidik, dia tanya. Betulah budak cidik nak tanya. Betulah mengata kita jangan duduk sekat. Nampak tu? Kita orang berilmu ni, bila ada orang tanya, kita jangan sekat dia. Tanya berlaku, nak panah, nak gapo. Dia sudah wak tu, dia panah. Dia kata tak kena tu. Dia kata budak lah ni cidik. Budak lah ni nak tahu. Bukan yang tanya nak masa, nak tahu kata, amalan ni amalan ni tu ambil mana? Ada buat lak tanda, ada hadis ke, ada gapo. Panah weh. Tak boleh tanya. Tanya apa? Panah timur sudah. Dia kata satu panah juga tu. Panah ke panah? Tak boleh tanya. Padahal Ibn Abbas dia kena, dia kata di antara cara kita nak menentukan ilmu, kita kena lisanun sa'ul, qalbun aqul. Lisanun sa'ul, wahai tanya. Tanya yang boleh bermanfaat lah. Kita nak tanya lah ambil mana. Kita duk baca lagu ni tu, ada nahda, ada gapo dak, mudah kita sedap kita nak amal leh. Sebab saya kena gapo-gapo tanya, ustaz, doa ni boleh pakai tak? Cuba baca. Dia baca, nampak doa ni ayat Quran saja ni. Lepas tu boleh pakai tak? Kita tanya tak, tengok dengan makna. Tengok dengan makna, dengan keadaan. Dia tak betul sikap abuk ni. Gapo dia? Hai tanya. Dia tanya kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya dia kata ni doa nak jual aku. Dan saya kata ni ayat Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kami turunkan Quran dan kami juga nak jaganya. Pasal kok dengan itu. Mana tu kami turunkan jual beli dan kami nak jaga jual beli, tak kena, tak masuk. Baik tu ustaz. Lepas tu kita nak biar di nego kita berjaya ustaz, kita ada doa apa tak? Doa umum. Allahumma barik lana fi tijaratina. Ya Allah, berkatkanlah pada tijarah kami. Nampak tu? Nampak tu? Mana tak? Kita berdoa. Nak jual, nak beri mudah urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Jangan kita duk ikut say.
Nah, nampak tu? Sebab tu orang kata, dah ada orang tanya, kita boleh royak, kita boleh menjelaskan. Jangan ibu orang tanya, mula nak jeling, mula nak gapo, panah-panah. Tapi dia suruh tanya. Jadi, perkara lagu ni tu bukan. Betul Nabi Ibrahim, bila Tuhan beri rusd kepada dia, dia tanya. Dia tanya tak? Ma hadhihi tamathil. Apakah ini berhala-berhala yang ada dekat kita ni? Tanya kaum dia, apa mulut semua berhala ni? Ada kelebihan gapo, ada faedah gapo? Pak mulut semua selain daripada Allah, pak mulut sujud pada dia, setengah-setengah dok tok kola, setengah-setengah dok tok tepung kelepek, setengah-setengah dok tok air, setengah-setengah dok tok polamai. Duk ibadat pada dia besar dia, setengah-setengah agama pula tepek kertas mah. Setengah-setengah pula mani dengan susu, setengah-setengah pula buah bunga, buah gapo semua minyak bau. Jadi kita buat, kita sang, lepas tu kita sembah. Buah pia siapa pia? Ya rutuh, ya buruk. Ya dah punah. Kita tahu. Kita peracu, lepas tu kita buat mula baru pula. Lepas tu kita dah semua pula. Kat mana tu? Jadi Nabi Ibrahim tanya. Ma hadhihi tamathilul lati antum alaha akifun. Mana tak? Perkataan Nabi Ibrahim tu, dia memberi arti suruh kita mikir. So kita darurahnya kita mikir pada benda ni. Ya gapa-gapa kena ada headphone, kena ada head, patut ada phone. Semua kita katanya kita sakit. Adanya ruqyah, adanya ubat. Pas tengok ubat. Ubat dengan nyakit kita masuk dak. Bukan semua ubat parah. Bukan segala nyakit tu parah. Ya ada nyakit ni kena makan ubat ni. Bagi tepas nak betul-betul ubat tu, demo duk kaji, demo duk dalam hong duk long apa tu lah. Mana nak mesti baik ubat tu baru anuyat baru gapo. Nampak tu? Ni mana kata je kena tengok. Bang kata tengok kepada asbab kauniyah. Makan zamzam ke? Makan minyak zaitun ke? Ada pun duk pergi sakut pakai cacing. Ya sakut ke mana? Kita tanya sakut ke mana? Tu sakut dengan pegenge. Pegenge ni tak kena lah. Boh ke setengah-setengah kita nak pakai takai cacing tu kulak tekak-tekak. Nuluh tekak-tekak. Apa nak pakai takai cacing? Nak hilang. Nak hilang ke apa? Nak hilang sakit perut. Nak hilang sekak perut, nak hilang cacing. Cacing kena makan ubat cacing. Bukan duk magi tepek lagu tu, pengata sebab dia tak ada masuk sekat abuk tu. Sebab kita dah goi. Lepas tu suruh ke apa? Kawal apa hai? Suruh pergi qada hajat. Kok mananya? Apa air kena minum air? Ni mana kata asbab. Bang kata asbab fitriyah, kauniyah. Mana kata ni pun sama. Kita dah semua berhala tu. Tujuan ke apa? Kok mana nak pergi cuba atibas sikit. Ni bang kata duk di kuam cerita. Kuam satah. Duk di kepercayaan. Kau tu kau ni. Pas kepercayaan kat mananya macam ni macam tu. Mana tak kena kecek. Tanya lagi mari. Betul Nabi Ibrahim ditanya. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Mana tak? Mu tengok sendiri dah. Kiralah kita kata betul mana? Betul buatan kayu. Semua kita pergi beli. Ada demo hadiah berhala. Buat daripada apa ni? Daripada timur. Buat daripada apa? Daripada mago. Cuba kita ambil gapo kuku kepala dia. Atau kita ambil gapo bak. Atau kita semua dengan api panah. Acur dia air mula. Nak tanya dia boleh buat gapo kata. Seperti mana seorang syekh daripada Kuwait. Dia pergi di mana? Dia pergi di kawasan Afrika. Kenapa ada batu duk tamung? Batu duk tamung sekat lutut. Batu lalu tamu-tamu sekat lutut. Lepas tu dia tanya kapung, gapo ni hang Tuhan kita? Tuhan batu. Batu. Muak kena dia. Mari duk tawah. Mari duk sujud, mari duk gapo. Dia kata cuba membek
Patut mu tahu. Mu tengok terbatu tu klik mari duduk pak ya dak. Dak wani. Ada seorang tu ambil pak. Tahu jauh. Patut ni tak nak mari ni. Cuba kucar dia. Dah, kucar semua. Dah. Jadi duduk. Tak ada pia tu. Ni tu hamu kan? Dok. Pia tu hamu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas tu ada satu sihir di Afrika ni banyak. Sihir apa? Apa tu? Ada yang buat daripada jamin. Dia buat style kat mu, lepas tu hatu masuk dalam tu, hatu musim. Sihir gapo dah ingat foku ke fodoku ke foduka ke artinya sihir lah. Lepas tu ya tu tengok ni tadi dia gerak ni. Ni Syekh ni dia baca azkar, Syekh ni dia dah bang kata ya itu ingat Quran, ya jaga tubuh. Tak ada musim takut nak mari. Ni makna kata hatu bukan. Dah bukan bang kata berhala tu boleh gerak dak. Kali-kali boleh gerak, dia mengata itu dah lah. Dia tak boleh gerak. Cuma kita duk nampak ada dalam satu rekan tu. Lah. Bahasa Indonesia agak misteri lah. Lah. Sakut dengan bunuh. Dah liklak mana tak? Tengok tu. Tokong tu paling tekak. Tokong tu celak mata. Tokong tu tiup berhala tu. Dah tubik darah kat mata dia. Kok tu kok ni. Dia kata, gapo situ tu? Tidakkah hatu duduk balik kat tu? Nah, menyebabkan setengah-setengah kita tak takut. Takut pada berhala. Letih macam ni. Nah, letih mana tak? Keyakinan kita tu tidak kemah lagi, tidak kuat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tukar. Nabi Ibrahim tanya tak? Nah, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun? Apakah berhala-berhala yang kamu sedang iktikaf di depannya? Nampak tu? Perhati tengok, cuba mikir, ambil otak tu guna. Jangan ambil arum. Kita hendak jadi lah ni tu. Orang Islam kita tu pakai arum molek ke, dia pakai perasaan dia pakai perasaan nampak tu? Kita duk buat dalam kita Melayu tak nampak ada tu suruh buat 7 hari, 10 hari, 20 hari, dah sebulan, 100 hari tak ada. Tengok Syekh Daud dah tak ada nampak. Lepas tu, bahkan ada setengah-setengah kita Melayu melaraikan atau benar tak ada. Lepas tu mari mananya? Ada seorang doktor daripada Malaysia, dia kaji asal mari daripada Hindu. Hindu duk buat ingat pada orang tua dia 7 hari, 100 hari, 40 hari ke apa tu. Lepas tu marinya masyarakat kita dah buat kata. Dengan tidak ada nunggu. Lepas tu, ya pasal dia lah, dia tak membaca kulhu, buat arwah, buat gapo. Dah ingat pada, memang kata mari perasaan tu. Bila mari perasaan tu, kita nak sekat tak boleh lah. Apa perasaan, aku nak buat, aku kuasa nak buat. Apa ada riwayat kata, Allah, orang tua tinggal sako banyak, tanah itu banyak padamu. Nak baca kulhu tak boleh dia. Allah. Nak go tu tak boleh, nak go ni tak boleh. Mai perasaan, yalah dah, kena dah, tak ada mana riwayat. Fak ning, bang kata orang ning, orang tak ada ingat kepada jasa orang tua. Padahal, dengan dia berdoa tiap-tiap hari lepas maya, dan ada tahajud lagi apa tu, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira, cukup dah. Dia duk sedekah, duk wakaf, duk gapo pada orang tua, cukup dah. Tetapi bang kata mari perasaan duk depan, bang kata situlah payah. Ni bersama. Nabi Ibrahim alaihissalam tanya dia, apa buat lagu ni kau ni? Jawab penyo mudah-mudah. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka itu berkata, kami tak ada hujah ni, tak ada Quran, tak ada laktan, tak ada gapo malaikat. Nokcak siwa taqlidul aba. Tak ada laktan, tak ada riwayat ni. Nabi dak ayat ni tak ada dalam hadis. Kami tahu tak ada.
Dah. Cuma tu kami duk buat. Duk taklid. Dah, duk taklid, duk buat turut abad. Duk buat teluk. Dah buat turut pun orang tua-tua dulu. Wattiba'ul aslaf. Dan duk turut orang-orang dulu. Nampak tu? Gitu ya. Nampak tu? Kami nampak orang duk buat dah. Hanya mengata satu benar. Satu benar antarai lagi. Nampak demo buat lama dah. Mari ustaz tak boleh buat. Tu. Mari demo duk itu lama-lama mari dah. Lama jamai dah. Sepengah kalau di Indonesia ni. Nah, biasa sipai mayat. Ambil mayat taruh dalam satu lubang. Cukup setahun waktu baik mani mula. Dah, ya buh lah, ya buh ubat. Abang kata ubat ke apa kata? Ubat nak kerah mayat. Lepas tu dia berbaju semula. Dia sipai-sipai taruh mula pula. Buat apa? Abang kata orang nak terima mari lama dah. Orang nak lama-lama dah. Mari nak lari. Tak boleh. Alih ni. Ni abang kata satu persatu benar itu pula ni. Gapa-gapa? Gapa? Orang nak buat. Orang nak buat. Dah, orang tua-tua kita nak buat dulu. Tak ada gapo kalau tidak canggah dah dengan agama. Sebab itulah kita nak masuk syurga dengan agama, bukan nak masuk syurga dengan perbuatan orang-orang mana-mana. Sebab itulah kita kena faham situ. Kata kita nak buat amalan tu Tuhan nak terima. Nah, bilanya yang betul dengan Allah nak, dengan Nabi tunjuk. Tu ya. Adapun duk buat bang kata duk ingat atau demo duk buat kerana orang biasa buat. Ni magi. Ni mak kata Kha'ang. Siapa ni? Kha'ang. Kaum Nabi Ibrahim. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami dah dapat celak mata mari pak tu dapat orang tua-tua buat dah. Nampak tu? Nampak orang tua-tua buat dah. Tok nenek moyang kami buat dah. Nampak dia duk ibadat dah. Sebab itulah pulut kunyit, pulut kuning, pulut gapo. Adat istiadat. Wak semata nak makan, tak ada gapo. Tetapi, banyak lagi duk ada. Wak pulut kunyit, wak pulut kuning. Untuk gapo? Untuk ada orang duk main royak. Dalam mimpi, dalam tidur, kata kena buat pulut kunyit. Untuk roh-roh arwah. Siapa? Tok nenek moyang mari duk jaga anak cucu. Ni kata antarai. Bahaya. Nak naik umur. Nak naik umur tak boleh makan benda darah. Bahaya. Buat apa? Dengar mari daripada mana? Kata tak boleh makan benda darah. Cek gi mari. Dah ada jin besar kepada manusia. Katanya kalau makan benda darah, arwah tok nenek moyang tak semai jaga umur. Mana tu membuat tu aku royak. Sudah. Ni bang kata, bang kata. Pegangnya ni, bang kata semua tu dia ada pegangnya. Pegangnya apa? Pegangnya katanya, tak boleh, nak naik umur tak boleh makan benda darah. Habis tu dah. Siapa lah ni, kalau asal dia pergi percaya lagu tu, ya jadi satu. Jadi macam mana? Jadi, bila naik umur tak boleh makan benda darah. Lepas tu kena makan laksa gitu ya. Nasi kambing, tak boleh. Apa nasi itik air tak boleh. Apa? Nama ke yadi gapo-gapo. Nama ke nahah, nama ke digodo, nama ke digotu, digo ni. Ni bang kata, dia di pegangnya, letih lu dah. Dia di pegangnya, letih lu dah. Anak kita terus sakit. Dia morning mimpi kata, kalau mu nak bila sakit boleh. Mu kena buat pulut kunyit. Jamu ke apa? Mu buat pulut kunyit. Kita di tepi buluh tu. Kalau kita lagi buat, kalau kita jamu, sia nyakit. Ni salah satu masalah. Ya, saudara dikasih. Sebab itulah mengata, syaitan ni dia tak tinggal kita. Syaitan ni dia tak biar kita. Syaitan ni dia tak lepas kita duduk sini. Dia nak mengenak juga, dia nak gapo juga. Syaitan, na'udzubillah min dzalik. Itulah. Qalu wajadna aba'ana. Laha abidin. Mereka itu berkata, kami dapati tok nenek moyang kami tu duk buat macam tu dah beribadat dah pada berhala ni.
Jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan taubih, dengan mencelakan perbuatan macam tu. Dia kata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Berkatanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya kamu kamu dengan tok nenek moyang kamu tu berada dalam kesesatan yang nyata. Sama ya. Tidak ada perbezaan antara kamu dengan tok nenek moyang kamu tu. Fa antum wa hum fi dhalalin bayyinin wadih. Kamu bersama dengan tok nenek moyang kamu tu berada dalam kesesatan yang nyata. Nampak tu? Mana kata kesesatan ni di atas manhaj yang tidak al-haq. Di atas manhaj yang tidak ada kebenaran. Dan di atas jalan yang tidak ada jalan yang lurus. Bukan jalan mustaqim tak. Ni mana kata? Sama ya. Ambil zaman Nabi Ibrahim lagi siapa sekarang. Ambil zaman Nabi Ibrahim siapa learning. Quran hak tulah. Lepas tu, bagi kata kecelak hak Nabi Ibrahim pun lah ni pun boleh guna juga. Tak sesak lagu ni. Sesak. Sesak lah ni. Sesak ke apa? Sesak orang semua berhala ni pun sesak jalan. Sebab ke apa? Sebab ia tak ada pakai hijau. Ia tak kena cara. Tanya tapi ia ada rezeki pada kamu ya. Itu Allah. Siapa nak wi rahmat pada kamu? Allah. Siapa duk wi oksigen pada kamu? Allah. Akhir sekali, buat apa lagi semua senang pada Allah. Mereka kata, tak betul lah situ. Tak kena lah situ. Maka di sini tu kita kena tahu katanya, benar lagu ni, benar ke apa? Benar tidak kena dan benar tidak betul. Tuhan kamu hak sebenarnya. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Nampak tu? Sungguhnya Tuhan kamu hak sungguhnya. Tuhan kamu hak sebenarnya. Siapa? Tuhan yang Rabbus samawat, Tuhan kepada langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, Tuhan yang menciptakannya. Menciptakan langit bumi itu. Wa ana ala dhalikum minasy syahidin, dan aku selalu bersaksi di atas perbuatan demikian. Kamu sama pun, kamu sama tengok. Pia awak langit, berhala awak. Tak ni. Pia awak, bumi berhala. Tak ni. Tuhan, kamu tengok apa berlakon. Tuhan awak langit, bumi apa tu. Lagu tu. Wallahi la akidanna kalau sebelum pada tu bila Nabi Ibrahim royak kata kamu dan tok nenek moyang kamu tu berada dalam kesesatan yang nyata. Fak dia rasa pelik. Fak dia tanya tu, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Hei Ibrahim, kamu nak kecek ni sungguh ke? Kata kami ni sesat. Kami ni tak betul. Kami ni tak kena. Mu kecek ni la'iban ke, kecek main-main ke, au mazihan kelolo ke, hazilan kissing ke, am hiqqan jadan fi, atau mu kecek benar. Nak tanya sikit kamu royak sana tu. Kata kami bersama dengan orang tua-tua kami dulu tu, tok namanya kami hendak semua berhala tu sesak. Kamu kecek ni sungguh ke? Kamu kecek ni kelolo ke? Kamu kecek ni ngejek-ngejek ke? Kamu kecek ni kissing ke? Am hiqqan, atau mu kecek ni betul? Nampak tu? Kerana apa? Kerana kami tak dengar lagu ni. Ni benda-benda baru ni. Benda baru macam mana? Tak je dengar kata orang yang semua berhala ni sesat. Learning tu apa? Bila kita nak buat benda baik, ada orang lari.
Setengah ulama dia kata, sebab kita diam, tak larang benda mungkar. Menyebabkan orang yang buat benda mungkar, berani larang benda makruf. Nampak tu? Kerana kita tak berani nak larang benda mungkar. Benda mungkar ni banyak dalam kampung kita. Banyak dalam masyarakat kita. Banyak dalam sangkum kita. Lepas tu tak payah larang, tak payah berani larang. Gimari orang hak bila kita buat baik, orang hak tak wahi, tak suka, orang benci pada kebaikan, warning mari lari kebaikan. Ni mari kata, ya balik usaha dia dah. Kalau tak payah berani nak lari kejahatan, nanti orang tu berani lari kebaikan. Bawa orang nak sujud, tak boleh. Bawa orang nak mengajar Quran, tak boleh. Bawa orang nak buat majlis mengajar agama, tak boleh. Apa? Sebab apa? Sebab bila adanya mungkar-mungkar yang berlaku di kawasan-kawasan kita, tak payah berani nak pergi lari mungkar, pergi mari dia mau berani nak lari makruf. Pengerti ya balik kat tu. Saudara dikasih. Oleh itu dia tanya Nabi Ibrahim. Qalu ajitana bil haqqi? Ya Nabi Ibrahim. Mari duk kecek, mari duk royak ni benar-benar ke? Sungguh ke? Atau kelolo? Am anta minal la'ibin, atau kamu ni duk kelolo ni? Macam mana Ibrahim ni? Meskipun kami tak je dengar, kamu royak ni kata kami sesak. Tu namanya kami sesak ni. Kalau kena kita selera. Bagi fuak dah, fuak tu fuak ni. Kanak tu kanak ni. Nabi Ibrahim pun sama. Di itu demo. Kata mu kecek sungguh, mu kecek. Benar mu kecek, kamu kelolo main ke apa nama tu. Nampak tu? Jawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahun. Berkatanya Nabi Ibrahim, boh ke Tuhanku dan Tuhanmu tu ialah Rabbus samawati wal ard, ialah Tuhan kepada langit dan bumi, alladhi fatarahunna, yang telah menciptakannya. Ni Ibrahim. Dia kata, aku kecek ni benar, aku kecek ni sungguh, la bil hazli wal la'ibi, dan aku tak ada kecek bahang-bahang, tak ada kecek suka-suka main dak. Maka sungguhnya Tuhan yang mustahak kepada ibadat. Ialah Tuhan kepada langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan, yang mengadakan daripada tiada. Dan dia juga yang menjadikan manusia semua, menjadikan segala perkara. Ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah. Wa ana ala dhalikum minasyahidin, ay wa ana ashhadu annahu la ilaha illa ghairuh. Saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain padanya. Wala rabba siwah, dan tidak ada Tuhan selainnya. Nak kata dia ni sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itulah Nabi Ibrahim dia bersumpah. Dia kata, dia bersumpah. Satu sumpah sehingga setengah kaum dia dengar. Dia sumpah, dia kata apa? Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Wa tallah, dia kata qasam. Dan demi Allah, la akidanna asnamakum, nanti saya akan menghancurkan, la ajtahidanna fi kasri asnamikum, saya berusaha, saya bersungguh nak menghancurkan, menghantamkan berhala-berhala kamu. Nak dia tu, nak berhala tu, pecah, luka, hancur. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah mana kamu pergi, keluar daripada tempat ni, kamu hidup berhari raya kamu tu, nanti saya nak mengenak, nanti saya nak menghancurkan berhala semua tu. Kerana apa? Kerana mereka tu dia ada satu ketika mereka kena tinggal.
berhala mereka pergi ada perayaan setahun sekali. Sudah buat hari raya siap. Fak dia klik mari semua mula pula. Mari sujud pada apa? Pada berhala pula. Sebab itulah dia kata ba'da an tuwallu mudbirin. Setelah mana kamu pergi pergi paling belakang, pergi berhari raya. Di situ tu ada seorang dengar. Ada seorang itu dengar perkataan Nabi Ibrahim, kata nanti tengok aku nak peracu Fabi. Kemudian dia pergi royak. Dia pergi royak pada sekawai-kawai dia pula. Itulah Tuhan kata bila dia klik mari tu dalam surah Al-Anbiya ayat 60 pula ni. Daripada ni lah insya-Allah. Dia buat dia pergi pak tu klik mari tu nampak apa? Nampak hancur. Aku rasa dah. Aku dengar hari tu. Ada budak seorang dia janji kata dia nak menghancurkan. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Aku dengar seorang budak selalu duk sebut tak molek lah kepada berhala ni. Ya tu dah pasal. Jadi bila hak ni nanti kita mari sambung pada siri akan datang pula. Hak ni bila janji kata dia nak menghancurkan itu, selepas mana mereka berpaling belakang, faja'alahum judzaza, maka jadilah Nabi Ibrahim itu menjadikan berhala itu judzaza. Apa judzaza? Menjadikan hancur. Qita'an futatan wa hutaman. Putuh tangi, putuh tekok, gotu ni hancur lebu. Pecah kepala, patah kaki, hanya wak dia yang tay dia. Illa kabiran lahum. Malaikat berhala besar. Seko tu dia tak ada apa, tak ada mengenak dak. Sekadar yang ambil kapak mai sakut di telinga dia. Mudah-mudahan bila mereka klik mari, kena berhala lain hancur habis dah. Tengok besar seko ni tak hancur. Nampak kapak duk di telinga dia. Nak bagi mereka tu. Kayak kata berasa kata kalau gitu berhala hak besar ni takih hak lu ni. Ini memang cara-cara Nabi Ibrahim AS. Ya saudara dikasih, insya-Allah kita akan sambung pula pada siri akan datang. Kerana masa kita telah sampai pada penghujungnya, insya-Allah. Silakan saya minta Muhammad banyak, benar betul itu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.